Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Seperti biasa, saya akan mulakan dengan tindakan Task Force Operasi Pematuhan. Semalam sebanyak 2,924 pasukan Task Force Operasi Pematuhan PDRM yang diketuai oleh PDRM yang terdiri daripada 13,865 anggota telah melakukan 59,757 pemeriksaan bagi memantau pematuhan SOP di seluruh negara. Sebanyak 3,781 pasaraya, 5,615 restoran, 1,315 kilang, 1,670 pasar awam dan pasar tani, 2,912 tempat ibadah serta 1,304 tempat riadah telah diperiksa. Semalam PDRM telah menahan 318 individu di atas kesalahan engkar arahan SOP. Daripada jumlah itu, seramai 307 individu telah dikompaun, manakala 11 direman. Antara kesalahannya tetap sama, iaitu gagal mematuhi arahan penjarakan sosial, tidak memakai pelitup muka, gagal menyediakan peralatan, merekodkan butiran diri dan sebagainya. Task Force Operasi akan terus mempertingkatkan pemeriksaan bagi memastikan kepatuhan orang ramai terhadap SOP PKPP. Sebenarnya saya lebih suka kalau membaca jumlah yang diambil tindakan ni kurang. Banyak bermakna masih ramai yang gagal mematuhi SOP ni. Saya harap semakin lama semakin kurang apabila kita mampu untuk membuat kawalan kendiri dengan mematuhi setiap SOP yang diperkenalkan tanpa diambil tindakan oleh pihak berkuasa sekalipun. Mengenai Ops Benteng yang melibatkan semua anggota penguatkuasa yang beruniform, masih lagi mengawal ketat sempadan negara kita daripada dibolosi oleh parti, terutamanya melalui lorong-lorong tikus. Semalam, Ops Benteng telah berjaya menahan 24 parti serta merampas 6 kenderaan darat dalam operasi yang diadakan di seluruh negara. Sebanyak 283 sekatan jalan raya SJR Ops Benteng dilakukan di seluruh negara yang melibatkan 213 SJR ATM, 60 SJR PDRM, 10 SJR AKSEM. Dan saya juga seperti biasa menyuruh orang ramai supaya menghubungi nombor 011-6251-1223 bagi menyalurkan maklumat tentang parti ini. Kerajaan hari sebelum ini telah melaksanakan PKPD di Anjung Teduh, Felda Sahabat, Lahad Datu, Sabah bermula pada 24 Oktober sehingga 6 November yang kemudiannya dilanjutkan lagi sehingga 20 November iaitu hari ini. KKM telah melaksanakan sebanyak 3,743 saringan dan sebanyak 89 kes positif COVID-19 dan telah direkodkan di lokaliti ini. Di atas nasihat dan penilaian risiko oleh KKM, sidang khas hari ini bersetuju untuk menamatkan PKPD di Anjung Teduh Felda Sahabat Lahad Datu pada hari ini 20 November 2020. Walaupun mereka kawasan ini masih lagi tertakluk kepada SOP PKPB yang dilaksanakan di seluruh negeri Sabah. Sidang khas hari ini juga mendengar pembentangan daripada KKM berkenaan penilaian risiko selepas hampir 2 minggu pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat di seluruh negeri
di Semenanjung, iaitu di Pahang, Kelantan, kecuali Pahang, Kelantan dan Kedah. Yang lain semua dikenakan PKPB. Sehingga 18 November 2020, situasi semasa di seluruh negara masih menunjukkan tren peningkatan kes positif dengan jumlah kes aktif dan kadar kebolehjangkitan masih lagi tinggi. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa negeri yang menunjukkan tren penurunan kes positif COVID-19 dan keadaan terkawal, iaitu di Kedah, Melaka, Johor dan Terengganu. Negeri Kedah sejak 5 November melihatkan penurunan daripada jumlah kes yang terdapat di negeri tersebut. Sehingga 18 November 2020 hanya terdapat 85 kes aktif telah direkodkan di seluruh negeri dan keadaan adalah terkawal. Ini berdasarkan penilaian risiko oleh KKM, melihatkan keadaan terkawal kecuali bagi daerah Kulim yang masih merekodkan 23 kes aktif. Oleh itu, hari ini KKM menasihatkan berdasarkan penilaian risiko yang dibuat oleh mereka, hari ini menasihatkan dan mesyuarat juga bersetuju agar PKPB di seluruh negeri Kedah ditamatkan, kecuali iaitu pada 21 November, itu tarikh akhir, besok last hari terakhir lah, dan 21 hari bulan November kira tamat, sudah pun dikeluarkan daripada PKPB, kecuali bagi daerah Kulim. Ini bermaksud seluruh Kedah ditamatkan PKPB, tetapi Kulim kita teruskan selama 2 minggu. 2 minggu. Kita akan tengok, kita akan buat penilaian risiko lagi. Jika dalam waktu penilaian risiko nampak penurunan di Kulim, maka Kulim juga akan ditamatkan. Jadi kita akan tengok seterusnya. Tapi daerah lain tamat PKPB. Manakala negeri Melaka secara kumulatif sejak 5 November 2020, sebanyak 61 kes positif telah direkodkan di seluruh negeri Melaka. Walau bagaimanapun, sehingga 18 November 2020, hanya terdapat 48 kes aktif yang direkodkan di seluruh negeri Melaka, dan daripada penilaian risiko KKM, keadaan adalah terkawal. Atas nasihat KKM, Sidang Khas hari ini bersetuju untuk menamatkan PKPB di seluruh negeri Melaka, juga bermula pada 21 November 2020. Sejak 5 November, sebanyak 82 kes positif COVID-19 telah direkodkan di seluruh negeri Johor. Walau bagaimanapun, sehingga 16 November terdapat penurunan kes yang aktif, dan Johor juga didapati terkawal dari segi penularan COVID-19 mereka, kecuali bagi daerah Kota Tinggi dan Mersing, dengan masing-masing merekodkan 36 dan 8 kes yang masih aktif, yang dibimbangi akan menular lebih luas lagi. Oleh itu, di atas nasihat KKM, Sidang Khas bersetuju untuk menamatkan PKPB di Johor, di seluruh Johor pada 21 November, kecuali daerah Kota Tinggi dan Mersing. Jadi bermakna Johor pun ada 2 saja daerah yang masih kekal PKPB, sedangkan seluruh daerah lain kita tamatkan PKPB mereka. Tapi di kawasan PKPB pun, seperti saya katakan, kalau berlaku penurunan kes dan dari segi penilaian risiko KKM sudah boleh, keadaan sudah terkawal, maka PKPB di situ pun boleh ditarik balik, mungkin lebih awal. Ini terserah kepada KKM. Manakala bagi negeri Terengganu, secara kumulatif sejak 4 November 2020, sebanyak 230
kes positif telah direkodkan di seluruh negeri Terengganu. Walau bagaimanapun, sehingga 17 November 2020, hanya terdapat 19 kes aktif yang direkodkan di seluruh negeri dan keadaan masih terkawal. Oleh itu, di negeri Terengganu juga PKPB ditamatkan. Sebelah. Dan tiada kes sporadik dilaporkan dalam 14 hari kebelakangan ini. Okey. Walaupun tamat PKPB, tapi SOP PKPB masih lagi diteruskan di setiap negeri yang telah pun kita tamatkan PKPB tadi. Jadi PKPB di Terengganu juga ditamatkan pada 21 November 2020. Sidang khas hari ini juga mendengar pembentangan daripada MKN Sabah mengenai peningkatan kes COVID positif di K Avenue Megacity Penampang, Sabah. Sehingga 16 November 2020, sebanyak 110 kes positif COVID-19 telah direkodkan di lokaliti ini. Atas nasihat dan penilaian risiko yang dilaksanakan, KKM hari ini menasihatkan kita dan kita bersetuju untuk melaksanakan PKPD. PKP diperketatkan di K Avenue Megacity Penampang, Sabah bermula pada 22 November sehingga 5 Disember 2020. Pelaksanaan PKPD ini akan merangkumi pejabat, kuartus pekerja dan tapak pembinaan yang melibatkan seramai 400 orang penduduk. SOP PKPD di Sabah sama je dengan SOP PKPD yang telah pun diperkenalkan sebelum ini, iaitu tiada pergerakan keluar masuk. Kita benarkan buka kedai runcit untuk pembelian barangan. Kalau tiada barangan tersebut di kedai runcit, di kawasan kedai runcit tersebut, boleh keluar daripada kawasan PKPD seorang saja untuk membeli barangan keperluan. Dan pasar juga boleh dibuka selama 2 hari, seminggu, 2 kali seminggu di kawasan PKPD. Ini PKPD Sabah, sama seperti yang lepas. Sidang khas MKN hari ini juga mendengar pembentangan dari KKM mengenai situasi semasa kes COVID-19 di seluruh negeri Kelantan. Berdasarkan penilaian risiko yang telah dilaksanakan oleh KKM, mendapati terdapat peningkatan kes COVID-19 secara mendadak di beberapa daerah dan mukim di negeri ini. Sehubungan dengan itu, di atas nasihat KKM, sidang khas hari ini bersetuju untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan bersyarat di seluruh negeri Kelantan selama 2 minggu mulai 21 November sehingga 6 Disember 2020. Pelaksanaan PKPB ini bagi membolehkan Kementerian Kesihatan melaksanakan saringan secara bersasar dan juga untuk mengurangkan pergerakan di kalangan komuniti di seluruh negeri. Jadi seperti biasa, tidak dibenarkan tidak dibenarkan rentas daerah dengan daerah di dalam negeri Kelantan, tidak dibenarkan rentas negeri keluar daripada negeri Kelantan, dan begitu juga yang walaupun ianya tertakluk kepada kebenaran daripada polis jika ada perkara-perkara yang berkaitan dengan kecemasan. Jadi untuk keluar rumah seperti dululah, 3 orang 1 kereta dibenarkan dan tidak membenarkan membawa anak dan sebagainya. Sektor ekonomi seperti biasa. Sektor ekonomi boleh bergerak seperti biasa. Kecuali sektor-sektor ataupun aktiviti yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan aktiviti sosial,
majlis-majlis dan sebagainya tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun, aktiviti agama akan ditentukan oleh kerajaan negeri. Ya, bukan kita tidak benarkan langsung, tetapi keputusannya adalah kerajaan negeri. Berapa jumlah yang boleh berjemaah di dalam masjid dan sebagainya adalah hak negeri untuk menentukan, bukan daripada pihak MKN. Okey. Yang lain saya rasa SOP tu saya tak perlu baca satu persatu panjang ni, dan boleh rujuk kepada SOP di bawah MKN. Ya. Detail ni. Stesen bas, stesen minyak, pasar malam, pasar tani, kedai makan dan sebagainya. Saya tidak baca satu persatu. Sidang khas hari ini juga mendengar cadangan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya ataupun MOTEK berkenaan dengan SOP gelembung perjalanan domestik, Green Travel Bubble di dalam negara bagi merancangkan aktiviti dan sektor pelancongan. Seperti kita tahu, sektor yang paling teruk terjejas adalah sektor pelancongan. Ya. Bila sektor pelancongan terjejas, tidak ada pergerakan daripada pelancong, transport menghadapi masalah, hotel menghadapi masalah, pusat-pusat dan juga aktiviti pelancongan juga menghadapi masalah. Jadi hari ini kita mendengar cadangan daripada Kementerian Pelancongan, dan akhirnya kita bersetuju untuk Green Bubble ni, Green Travel Bubble ni, gelombang perjalanan domestik ni yang kita benarkan. Kita benarkan yang pertamanya ada 4 kategorinya. Yang pertama, di dalam negeri PKPP, di dalam negeri mereka boleh travel. Katakan Pahang, orang daripada Kuantan nak pergi ke Taman Negara, boleh, tidak ada salah. Orang daripada Kuala Lipis nak pergi ke melancong ke Tasik Bera, boleh di tempat saya, boleh. Iaitu di dalam negeri, tidak ada kebenaran polis pun diperlukan, boleh bebas untuk bergerak. Itu yang pertama. Yang kedua, perjalanan merentas negeri antara negeri hijau, negeri green zone, PKPP ni. Sebagai contoh, daripada Pahang nak pergi ke Terengganu. Contoh, Terengganu PKPP mulai hari Ahad nanti. Pahang pun memang PKPP, hijau lah, dianggap sebagai green state. Boleh ada pergerakan rentas negeri antara hijau dengan hijau tanpa mendapat kebenaran daripada pihak polis. Ya, boleh. Yang ketiga, negeri hijau, negeri PKPP nak pergi ke negeri PKPP yang lain, tetapi melalui negeri PKPB. Maknanya daripada negeri Pahang sebagai contoh nak pergi ke Kedah hijau sekarang, Pahang hijau, ataupun nak pergi ke Johor lah, senang. Nak pergi Pahang dengan Johor dekat. Daripada Pahang nak pergi ke Johor, terpaksa melalui Negeri Sembilan. Kalau melalui kereta, melalui Negeri Sembilan, kita benarkan antara negeri Pahang ke Johor tadi, kerana hijau dengan hijau, tetapi mesti melalui merah. Oleh itu mesti mendapat kebenaran daripada pihak polis, iaitu, dan mesti menuju ke destinasi terus ke tempat yang kita nak pergi tadi. Kalau kecuali yang melibatkan bas pelancongan sebagai contoh, pasal dia dah tahu dah, dalam bas pelancongan dah ditahu dah, destinasi dia dah ditahu, hotel mana nak tinggal pun tahu, aktiviti pun mesti dah perlu diserahkan kepada polis. Serahkan kepada polis, dia akan lihat apa aktiviti yang nak dilaksanakan. Jadi memang dia pelancong. Cuma dari segi individu perlu mendapat kebenaran polis untuk membuktikan mereka bukan nak pergi ke mana-mana, tapi memang nak menuju ke destinasi tertentu. Maknanya bukan nak melencong ke lain, tetapi benar-benar nak pergi melancong ke Johor, bukan cross state punya, merentas negeri tetapi tidak ke Johor, tetapi pergi ke tempat lain dan sebagainya. Sebab kita pun tidak benarkan daripada
green, daripada red ke green, tak boleh green state. Tapi bila kita melalui itu, kita benarkan seperti dulu, satu ketika dulu kita pun benarkan rentas negeri ke dalam melalui negeri merah, negeri yang PKPB, tetapi mesti mendapat kebenaran daripada pihak polis. Begitu juga kategori seterusnya, kita juga membenarkan antara daerah green dengan daerah green yang lain. Sebagai contoh, daerah hijau dengan hijau di negeri PKPB, tapi ada daerah yang hijau. Sebagai contoh, saya nak contoh senang. Pahang, negerinya dianggap sebagai negeri hijau kerana PKPP. Di seluruh Negeri Sembilan adalah merah, kecuali Tampin. Contoh, Tampin hijau. Orang Tampin nak pergi ke Pahang, kita benarkan kerana dia hijau ke hijau. Tetapi kerana dia juga perlu melalui daerah-daerah merah yang lain di negeri tersebut, maka kita bersetuju membenarkan dengan kebenaran daripada pihak polis. Ya. Dan kita juga tidak membenarkan mereka berhenti di negeri kawasan merah tersebut, tetapi mesti terus ke destinasi kawasan hijau. Jadi itu antara yang kita benarkan pada dasarnya. Walau bagaimanapun, mereka perlulah merujuk kepada SOP daripada Kementerian Pelancongan bagi mendapatkan SOP yang detail. Dan ianya akan berkuat kuasa mulai daripada 22 November. Yes. Jadi SOP detail tu sebenarnya setiap SOP ada detail. Kalau bas pelancongan, detail dalam bas tu dah ada. Ya, kalau melawat ke satu-satu tempat di dalam kawasan PKPP tersebut, SOP-nya memang dah ada. SOP di negeri di setiap PKPB semua dah ada. Cuma perlu dirujuk kepada website Kementerian Pelancongan Malaysia, ya. Sebab banyak aktiviti yang masih dilaksanakan di kawasan PKPP. Baru-baru ni saya mengumumkan tentang pekerja asing ni, yang merupakan salah satu punca kepada peningkatan kes, ya. Dan kebolehan jangkitannya agak tinggi kerana kedudukan mereka di dalam rumah asrama mereka kadang-kadang terlampau ramai dalam satu masa. Hari ini Kementerian Sumber Manusia membentangkan SOP dan juga keputusan-keputusan berkaitan dengan pekerja asing ini. Okey. Yang pertama, sidang khas setelah mendengar pembentangan daripada Kementerian Sumber Manusia bersetuju untuk mewajibkan saringan kesihatan, swab test, kepada semua pekerja warga asing di Selangor. Ini tempat ramai pekerja asing, iaitu di Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Sabah dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan. Ya, ini fasa pertama ni. Ya, semua pekerja asing yang bekerja di semua sektor, semua industri, bukan setakat tapak binaan, ya, semua sekali. Setakat 31 Oktober terdapat seramai 1.615 juta pekerja warga asing yang aktif di negara ini, di negeri-negeri yang seperti yang dinyatakan mempunyai banyak kawasan perindustrian serta bilangan pekerja warga asing. Jadi kita bersetuju untuk membuat test saringan di negeri yang saya sebutkan tadi secara RTK antigen. Ya, biasa kita buat PCR test, tapi untuk warga asing ini kita buat RTK antigen. Yang pertamanya untuk mendapatkan keputusan yang jauh lebih cepat, dan yang keduanya kita bersetuju tadi supaya swasta, klinik swasta dan sebagainya masuk ke kilang ataupun pusat tapak binaan untuk membuat RTK antigen test di sana. Resultnya saya percaya dalam masa 1 atau 2 jam.
Kalau dulu bila kita arahkan pekerja asing, pekerja tapak binaan membuat swab test, queue-nya begitu panjang sekali. Saya kata dalam media semua keluar, terlampau panjang. Jadi sekarang ni tak perlu pergi ke klinik kajian untuk membuat PCR test, tetapi syarikat ataupun klinik-klinik swasta ataupun mana-mana swasta yang disetujui oleh KKM boleh terus ke tapak binaan ataupun industri untuk membuat RTK antigen test tersebut. Pekerja asing yang mencarum, bagi pekerja asing yang mencarum dengan perkeso, kos ujian saringan akan ditanggung bersama oleh perkeso dan majikan. Saya difahamkan subsidi untuk ujian saringan RTK antigen adalah sebanyak RM60 oleh perkeso dan kos selebihnya ditanggung oleh majikan. Manakala bagi pekerja asing, warga asing yang bukan pencarum perkeso, kos ujian saringan ditanggung sepenuhnya oleh majikan. Jadi pelaksanaan ujian saringan kesihatan atas semua pekerja warga asing adalah berdasarkan penilaian risiko yang telah dilaksanakan, di mana risiko jangkitan kepada pekerja asing adalah lebih tinggi berbanding dengan risiko jangkitan di kalangan pekerja tempatan. Mengenai isu perumahan, seperti saya sebutkan, akta telah pun mula berkuat kuasa mulai bulan Jun, tak silap saya, akta perumahan ini, di mana pekerja asing, di mana majikan pekerja asing mesti memberikan perumahan yang lebih selesa kepada pekerja asing. Saya difahamkan dari segi akta tersebut, di apartmen contoh yang seluas 850 kaki persegi, 6 pekerja asing saja yang boleh ditempatkan di situ. Ini berbeza daripada hari ini yang sampai 20-30 orang pun di dalam rumah yang sempit seperti itu. Jadi ini bagi mengelakkan penularan jangkitan kepada pekerja-pekerja yang lain, akhirnya merebak kepada rakyat di Malaysia ini. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan. Saya sebenarnya membaca setiap komen daripada netizen ini. Ini ada satu ni, Hudrus Harun, mengatakan harga barang naik, kena pantau juga. Datuk, kesian kat rakyat. Yang saya baca. Jadi terima kasihlah di atas komen-komen ini. Seperti saya janjikan bahawa setiap komen kita baca, saya baca. Dan insyaAllah saya akan bangkitkan kepada Kementerian KPDN HEP. Saya nak beri talian kepada tuan-tuan sekalian. Jika ada kes kenaikan barang secara mendadak dan sebagainya, tolong telefon KPDN HEP. Line dia 1-800-886-800. Ya, ataupun sistem aduan dia http://aduan-kpdnhep.gov.my. Jadi boleh terus kepada KPDN HEP bila berlaku kes-kes yang melibatkan kenaikan barang, harga barang dan sebagainya. Ini banyak lagi. Ini Muhammad Azlan Shah pun kata mohon pantau peniaga yang tidak memakai pelitup muka ketika berniaga. Semua perkara ini saya akan panjangkan kepada pihak tertentu seperti pihak PDRM dan sebagainya. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada netizen sekalian yang terus memberikan pandangan, membuat aduan, terus setengahnya terus kepada saya dan sebagainya. InsyaAllah kalau kita boleh bersama-sama bekerjasama seperti ini untuk memantau keadaan yang berlaku di luar sana, InsyaAllah kita pasti mampu untuk memerangi dan berjaya di dalam perang menentang pandemik COVID-19 ini. Jadi saya buka kepada soalan.
Okey, Assalamualaikum Datuk Seri. Saya Ikram daripada Bernama TV. Okey, Datuk Seri mengenai gelombang perjalanan tadi. Okey, kita nak tanya satu lagi soalan, di mana macam Datuk Seri kata tadi, kawasan PKPP ke PKPP tak perlu dapatkan kebenaran polis. Okey, tapi sekiranya sampai di kawasan sekatan jalan raya, semestinya polis akan tanya daripada mana, kawasan mana. Jadi mungkin akan ada individu yang cuba untuk menipu. Seolah-olah dia akan kata dia daripada kawasan di PKPP, sedangkan beliau berada di kawasan PKPB ataupun daerah zon merah. Jadi apakah tindakan SOP daripada kerajaan untuk menangani perkara begini? PKPB memang kita ada kawalan pergerakan. Dia macam mana dia nak masuk ke dalam PKPP? Kalau dia nak masuk ke PKPP, dia mesti ada surat kebenaran. Jadi tak timbul isu bila dalam PKPP nanti ada orang daripada PKPP. Sebab semua yang nak masuk ke PKPP daripada red ke green mesti ada surat. Kalau tak ada surat kebenaran polis, tak boleh. Jadi tak perlu bimbang dari segitu. Ya. Yang berlegar di dalam PKPP punya kawasan adalah orang yang tidak bersurat, maknanya dia memang dalam kawasan tersebut. Kalau datang saja daripada luar, mesti ada surat kebenaran polis. Ya. Jadi kalau daripada Selangor, daripada Gombak pergi ke Pahang, ke Bentong, dia pun kena ada surat kebenaran daripada polis. Tak mungkin dia berada di Bentong dan polis tak akan benarkan, kecuali kes-kes kecemasan, kematian dan sebagainya. Itu saja. Alright. Assalamualaikum Datuk Seri. Okay, Datuk Seri, adakah MKN akan menilai semula sekatan ke atas 23 negara ke atas golongan yang dibenarkan masuk ke negara ini sebelum ini? Sampai bila sekatan ini akan dikenakan? Situasi ini begini Datuk Seri. Sebagai contoh, warga asing yang berkahwin dengan warga tempatan, contoh warga US berkahwin dengan warga Malaysia, dia nak pulang ke Malaysia, tetapi negara US disekat untuk masuk ke negara ini. Sedangkan sebelum ini pasangan yang berkahwin dengan warga tempatan boleh masuk. Ini kerana terdapat kebimbangan dan rungutan dari golongan ini apabila mereka tidak dapat bertemu keluarga di Malaysia sejak PKPP masa lalu. Mungkin kerajaan akan menilai semula negara-negara yang mungkin jangkitannya dah tidak tinggi dan pasangan dari negara-negara ini boleh masuk ke Malaysia. Terima kasih. Kita masih lagi belum membuka pintu kepada 23 negara tadi. Itu lebih kepada pelancongan, pekerjaan, ya. Tetapi dari segi pasangan warga negara kita, ya, kita benarkan. Benarkan. Saya dah sebut beberapa kali, mereka hanya perlu memohon kebenaran daripada pihak immigration melalui My Travel Pass. Just pohon daripada My Travel Pass dan biasanya akan diberikan kebenaran. Ya. Warga negara asing pula yang berkahwin dengan yang warga negara asing yang berkahwin, dia kata pasangan. Kalau suami dia dah duduk kat sini, dia dengan anak dia ada di negara luar dan dia masuk, boleh. Saya baru-baru ni ada satu kawan, dia bawa masuk isteri dan anak dia daripada Mongolia contoh. Boleh. Isteri dia dah sampai sini dah. Tapi kena ikut peraturan lah. Kena kuarantin 14 hari. Bayaran kuarantin perlu mereka bayar. Jadi macam biasa. Dan mereka perlu sediakan duit lebih awal. Kerana aku janji telah dibuat untuk membayar kos kuarantin. Jadi mereka tidak ada subsidi lah. Berbanding dengan rakyat Malaysia, RM150 untuk kos hotel tu murah. Kerana ditanggung oleh kerajaan sebahagiannya. Tapi warga asing kena bayar penuh lah. Itu saja. Kita sekat bersyarat lah. Maknanya kita sekat dengan syarat dibenarkan oleh Jabatan Immigration Malaysia. Ya, dia mesti dapat kebenaran. Bila dapat kebenaran tu, bagi saya kita sekat lah. Kalau tak dapat kebenaran, kalau tak payah kebenaran balik terus, itu tidak ada sekatan. Sekatan maknanya kecuali kebenaran JIM, Jabatan Immigration Malaysia. Kita sekat. Tetapi boleh masuk dengan kebenaran immigration. Ya, Tok Sri, Amar daripada Bernama di sini. Hari ini terdapat laporan di mana ada orang awam di Pulau Pinang
telah diarahkan majikannya untuk mengawal pondok pengawal polis. Ini bagi untuk mencatatkan nama dan kad pengenalan pelawat lah. Jadi adakah orang awam dibenar dan boleh mengawal pondok pengawal polis? Saya pun heran juga ni. Biasanya pondok polis dan sebagainya itu adalah di bawah bidang kuasa polis. Setengah orang, saya pun tak tahulah, susah nak jawab ni. Tak pernah berlaku perkara seperti ni. Macam mana orang bos majikan arahkan untuk buat kerja lain. Jadi sebenarnya tak pernah berlaku lah. Tapi ini satu perkara yang pelik lah. Saya harap perkara ini tidak berlaku lagi lah. Ya. Datuk Seri, kita tahu pasangan jarak jauh diberi kebenaran untuk merentas negeri ataupun daerah bertemu pasangan pada hujung minggu. Namun ada yang berjaya merentas negeri pada weekdays kerana memalsukan tujuan perjalanan dan juga menyalahgunakan surat kebenaran majikan ketika membuat permohonan rentas negeri. Apa tindakan kerajaan untuk mengekang masalah ini serta tindakan yang dikenakan kepada mereka? Yang pertamanya kita tak tahu apa reason dia, ya. Sebab kenapa dia balik bukan hujung minggu tersebut, ya, kita tak tahu sebab apa. Dan dia mendapat kebenaran daripada pihak polis. Mungkin anak dia sakit teruk ke, kita pun tak tahu. Saya pun tak boleh nak jawab berdasarkan kes yang tak berapa jelas, ya. Yang pertamanya tentu saja dia dapat kebenaran daripada majikan dia untuk balik. Kalau weekdays, hari kerja, takkan dia boleh lari macam tu tak balik, tak datang ke pejabat. Yang pertama mesti dia dapat kebenaran daripada majikan dia. Dan yang kedua, dia mesti mendapat kebenaran daripada pihak polis. Kerana untuk rentas negeri, walaupun PJJ sekalipun, ya, mesti mendapat kebenaran daripada polis. Tetapi polis benarkan. Mesti ada sebab yang kita tidak tahu. Bapa dia sakit ke, anak dia sakit ke, isteri dia nak bersalin ke, kita pun tak tahu. Jadi sebab tu ada, sebab itu kebenaran tu diberi, ya. Jadi itu kes terpencil seperti ini susah saya nak komen sebab saya tak tahu reason dia, ya. Tapi sepatutnya hujung minggu sajalah, bukan hari biasa, ya. Satu lagi Datuk Seri, kita tahu masih ada lagi kementerian dan juga agensi kerajaan yang melaksanakan program secara fizikal sedangkan ianya boleh dilakukan secara virtual. Misalnya acara pelancaran, majlis dan juga taklimat. Ia bukan sahaja dihadiri oleh kaki tangan dan juga pegawai kementerian, malah ada setengah acara itu dihadiri oleh media untuk membuat liputan. Justru adakah MKN bersedia untuk membuat ketetapan agar acara seumpamanya yang mana kita boleh buat secara virtual, kita buat virtual untuk mengurangkan risiko penularan jangkitan? Di kawasan PKPB kan, PKPB bebas. Kalau di Pahang contoh, bebas untuk mengadakan cuma dari segi SOP sajalah, penjarakan sosial kena ada dan sebagainya. Tapi di kawasan PKPB memang mesyuarat pun kita tidak benarkan secara bersemuka. Majlis pelancaran dan sebagainya memang kita tidak benarkan secara bersemuka, ya. Dan memang dalam SOP PKPB bila kita perkenalkan, kita akan katakan bahawa kita menggalakkan supaya kalau nak teruskan program seperti itu mesti secara maya, secara virtual, ya. Okey. Datuk Sri, dua soalan terakhir daripada saya. Okey, soalan pertama saya, pelajar Universiti Malaysia Sabah yang tinggal di asrama tidak dibenarkan pulang ke halaman masing sejak negeri itu dilaksanakan PKPB dan kelas dijalankan secara online sehingga hujung tahun. Jadi adakah kerajaan membenarkan mereka untuk balik ke kampung? Dan soalan last saya adalah, adakah kerajaan bercadang supaya individu yang ingin merentas negeri daripada kawasan PKPB atau zon merah melakukan ujian swab test sama ada RTK antigen sebelum mereka dibenarkan merentas negeri atau daerah? Itu saja. Okey. Yang pertamanya, saya difahamkan cuti pengajian masih belum lagi bermula, ya. Saya difahamkan oleh KPT cuti pengajian bermula Januari atau Februari. Jadi sebab itulah mereka masih lagi dalam tempoh pembelajaran. Jadi sebab itulah mereka digalakkan untuk berada di kampus. Dan bagi KPT lebih selamat untuk berada di dalam kompaun kampus yang memang green, tidak ada kes jangkitan. Jadi bagi menjaga kepentingan pelajar, dia ada keperluan, bagi dia lebih baik berada di dalam kampus. Tapi dari segi MKN sebagainya, kita tidak menghadkan perjalanan. Katakan dia pelajar daripada Universiti Sabah nak balik, dari segi SOP MKN, siapa saja boleh cross nak balik daripada Sabah ke Semenanjung
tetapi dengan syarat sampai kena test dan kena kuarantin 14 hari. Jadi itu dari segi MKN. Tapi dari segi universiti, bagi mereka lebih baik berada di kampus kerana tidak ada sebab nak balik kerana masih lagi di dalam tempoh pengajian. Cuti hanya akan ada pada bulan Januari atau Februari. Itulah dia galakkan supaya pelajar berada di dalam kampus yang dianggap lebih selamat. Ya. Untuk zon merah ataupun PKPB ke PKPB, PKPB ke PKPB ke mana? PKPB kan? Perlu RTK antigen. Setakat ini tak, kita tidak mewajibkan. Kalau tidak, saya ni duduk di Selangor. Ya. Kalau saya nak balik Pahang, kena test saya setakat ni, ya. Jadi tidak, ataupun daripada Selangor PKPB ke PKPB. Bayangkanlah orang yang berulang kerja daripada daripada Nilai Negeri Sembilan nak pergi ke Putrajaya wilayah persekutuan, cross negeri, dah merentas negeri, PKPB. Kalau hari-hari kena RTK antigen, parah juga nak bayar. Jadi sebab itulah kita kata setakat ini tidak ada keperluan. Tidak ada keperluan setakat ini. Tapi kalau negeri yang nak buat tak apa. Sepatutnya kita selaraskan setiap tindakan di seluruh negara. Ada setengah negeri cuba buat sendiri, tapi menyebabkan rakyat di negeri tersebut membuat aduan. Kenapa beza antara negeri dia dengan negeri lain yang dianggap menyusahkan dia. Jadi sebab itulah setiap SOP yang kita perkenalkan adalah standard untuk seluruh negara. Kecualilah ada perubahan-perubahan sikit yang amat memerlukan. Alright? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.